Assalamualaikum semua anak-anak pelajar cikgu. Cikgu harap semua sihat dan hari ini cikgu sambung PSV kita bab 10 tajuk penegasan. Okey, seterusnya hari ini kita lihat kepada objektif PSV kita hari ini melalui penegasan. Jadi sebagaimana biasa tajuk-tajuk sebelum ini, anak-anak pelajar perlu memahami prinsip penegasan, kemudian mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip penegasan bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Kemudian anak-anak pelajar cikgu sebagaimana biasa boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan akhir sekali anak-anak boleh menghasilkan hasil karya seni visual dan menghayati bagaimana dikatakan prinsip penegasan kepada tugasan yang anak-anak pelajar cikgu lakukan. Okey, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan penegasan itu. Jadi untuk anak-anak pelajar cikgu, bila kita bincangkan penegasan, ia merupakan suatu unsur seni ataupun imej yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan imej-imej yang lain. Dan bila kita bincang tajuk kontra sebelum ini, kita dapati penegasan ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan kontra. Dan penegasan ini wujud apabila terdapatnya suatu unsur yang ganjil atau kontra dalam sesuatu gubahan yang dihasilkan. Ya. Itu adalah apa yang dikatakan penegasan. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri penegasan yang anak-anak perlu fahami. Jadi antaranya ialah pada alam semula jadi, bila kita lihat kepada bentuk mutiara ini, jadi bentuk mutiara ini dikatakan sebagai penegasan dari segi bentuk. Kemudian bila kita lihat pada seekor kumbang, ini adalah digambarkan sebagai penegasan dari segi warna. Penegasan-penegasan ini kita boleh lihat di alam semula jadi kita, iaitu ciri-ciri penegasan di alam semula jadi. Seterusnya, kita lihat juga penegasan hasil daripada objek buatan manusia. Jadi antaranya ialah kita boleh lihat penegasan warna terang dalam kelompok warna gelap. Bagaimana anak-anak pelajar lihat, baju t-shirt ini warna terang kuning itu digabungkan dengan kelompok warna gelap, menampakkan penegasan warna berlaku di situ. Ataupun kita lihat pada replika Langkawi di sini di dataran Lang, burung helang ni di dataran Lang, ia menggambarkan penegasan dari segi saiz replika itu sendiri dan bentuk burung helang itu sendiri. Ini menggambarkan penegasan pada replika tersebut. Dan ini semua adalah hasil buatan manusia. Seterusnya, kita boleh lihat juga penegasan apabila dihasilkan melalui karya seni visual. Antara contohnya kita tengok logo yang dihasilkan melalui poster Negaraku Sehati Sejiwa. Jadi tulisan ataupun dalam bahasa seni visual dikatakan dalam bentuk tipografi. Ini menggambarkan penegasan dalam bentuk tipografi. Ataupun juga penegasan bentuk sebagaimana karya dihasilkan oleh peserta-peserta PSV kita menghasilkan gubahan bentuk karya seni visual yang menampakkan penegasan di situ, iaitu seekor ikan jos dalam bentuk 3 dimensi. Itu adalah ciri-ciri penegasan. Kemudian kita lihat mengapa penegasan ini penting ataupun apa fungsi penegasan. Jadi kita lihat di sini, penegasan memberikan kepada 3 impak fungsi utama. Yang mana apabila kita menggunakan prinsip penegasan, yang pertama sekali ia boleh mengelakkan kebosanan hasil karya ataupun gubahan yang kita hasilkan. Maknanya berlaku perbezaan warna dan sebagainya, kita menjadi seronok dengan hasil karya yang dihasilkan, ataupun boleh menimbulkan tumpuan ataupun fokus kepada sesuatu perkara yang kita
nak lihat ataupun yang nak difokuskan. Ataupun juga melalui penegasan tadi, seperti contoh burung helang dijadikan replika di Langkawi, ia menjadi suatu tarikan untuk pelancong-pelancong membuat lawatan ke Langkawi, iaitu pusat pelancongan dalam negara kita. Jadi ini adalah fungsi-fungsi mengapa penegasan itu disesuaikan mengikut gubahan-gubahan yang dihasilkan. Jadi seterusnya kita pergi kepada tajuk teknik penghasilan penegasan. Maknanya di manakah penegasan ini biasanya digunakan dan teknik bagaimana untuk kita menjelaskan lagi penegasan di dalam bahasa seni visual menggunakan prinsip penegasan. Antaranya ialah kita lihat di sini melalui pengasingan elemen penegasan. Contoh karya yang cikgu tunjukkan di dalam slide ini menggambarkan penegasan dalam seni halus itu sendiri. Kemudian kita lihat seterusnya adalah dari segi kejelasan atau kekaburan objek. Jadi bila kita nak buat menggunakan teknik kejelasan atau kekaburan objek, contoh kita tengok sekuntum bunga raya pada slide ini menggambarkan warna sekuntum bunga raya ini jelas dan kekaburan di bahagian belakang bunga raya itu menampakkan ketegasan warna di situ. Kemudian kita lihat seterusnya adalah di bawah penggunaan elemen kontra. Kita lihat di sini air terjun yang digambarkan di sini menggambarkan elemen-elemen kontra di sini. Kemudian juga kita boleh menghasilkan penegasan melalui penggunaan pusat garisan grid. Jadi menampakkan penegasan di situ. Dan kita lihat juga di dalam perbezaan tipografi. Perbezaan huruf, berbagai saiz, corak dan sebagainya menggambarkan penegasan yang ingin digambarkan oleh pengkarya-pengkarya dalam penggunaan bahasa seni visual. Jadi itu adalah apa yang kita perlu fahami melalui penegasan. Jadi sekarang cikgu nak anak-anak pelajar cikgu melaksanakan tugasan hasil daripada kefahaman tajuk prinsip penegasan dalam PSV. Jadi tugasannya adalah simple yang biasa anak-anak pelajar lakukan di sekolah menengah, di sekolah rendah dahulu. Iaitu kebetulan sekarang ni dah masuk bulan Ogos. Jadi cikgu inginkan anak-anak pelajar cikgu menghasilkan satu poster iaitu bertemakan tema Hari Kebangsaan. Jadi peralatan yang anak-anak pelajar cikgu ada antaranya macam biasalah kita perlu ada berus cat. Palette ni ialah alat yang kita gunakan untuk mengeluarkan cat poster color. Pensel untuk kita membuat lakaran, kertas lukisan atau sekiranya tiada kertas lukisan di rumah, anak-anak pelajar cikgu juga boleh menggunakan kertas A4. Jadi yang pertama sekali, anak-anak perlu buat lakaran mengikut tema. Jadi tema yang cikgu inginkan hari ini adalah tema Hari Kebangsaan. Kemudian warnakan bahagian latar menggunakan warna lembut dan warna cerah. Maknanya setelah anak-anak pelajar cikgu lakar, warnakan terlebih dahulu dengan menggunakan warna yang lembut ataupun cerah untuk menampakkan lakaran yang anak-anak telah lakukan. Kemudian warnakan tipografi. Tipografi ni ialah huruf-huruf yang anak-anak contohnya menggunakan apakah tema Hari Kebangsaan. Kemudian menggunakan warna yang kontra, maknanya warna yang berbeza dengan warna lembut tadi ataupun warna latar. Dan seterusnya, warnakan objek yang ditegaskan. Jadi di situlah warna objek ditegaskan menggambarkan penegasan telah anak-anak fahami di dalam penghasilan poster. Dan setelah anak-anak pelajar membuat kemasan hasil karya, maka maklumkan pada cikgu untuk cikgu buat penilaian di dalam pelaporan pembelajaran anak-anak pelajar cikgu. Sekiranya tidak berapa memahami langkah-langkah ini, anak-anak pelajar cikgu juga boleh membuat rujukan dalam buku teks PSV tingkatan 1 pada muka surat 111. Di situ tugasan dikendaki membuat poster pencegahan dadah
Tetapi untuk cikgu pada minggu ini kebetulan kita masuk di bulan Ogos, kita mulakan berkenaan dengan tema Hari Kebangsaan. Jadi itu sahaja untuk tugasan yang anak-anak pelajar lakukan dan cikgu harap anak-anak pelajar cikgu sentiasa mengamalkan SOP, sentiasa bersama guru-guru di dalam mendepani proses pengajaran kita sepanjang masa kita dalam tempoh SOP ini. Mudah-mudahan nanti bila dapat bersemuka, kita boleh menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya yang menjadi idaman anak-anak pelajar cikgu. Jadi itu sahaja daripada cikgu pada minggu ini. Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar cikgu sentiasa dalam keadaan yang sihat dan sentiasa berada di dalam mood pembelajaran sebagaimana anak-anak bersemuka. Jadi akhir kalam daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.